Okey, dalam pengurusan kredit dan hutang, kita kena tahu the terms tertentu dalam pihak bank selalu guna. Contohnya cas bayaran lewat. Ini untuk kredit kad Okey, untuk kad kredit. Yang pertama adalah cas bayaran lewat. Oh, apa benda tu? Okey, cas bayaran lewat tu apa? Okey, cas bayaran lewat tu apa? Iaitu cas yang dikenakan. Okey. Cas yang dikenakan okey, cas yang dikenakan okey, jika tiada bayaran, okey, jika tiada bayaran dalam tempoh apa? Tanpa faedah. Kejap. Tempoh tanpa faedah. Saya kena guna tulisan lain. Okey, dalam tempoh tanpa faedah. Okey, tempoh tanpa faedah. Maksudnya bayaran dalam masa 1 bulan biasanya. Okey, biasanya pada kadar 1% baki sebelum yang jelas. Biasanya, cas bayar lambat ni 1% je. Biasa dia adalah biasanya 1% daripada baki, daripada jumlah baki. Okey, baki yang belum jelas. Alamak. Jumlah baki yang belum jelas. Okey, dapat tak? Faham tak? Boleh faham? Cas bayaran lambat. Cas yang dikenakan kepada tiada. Tempoh tanpa faedah. Okey. Okey, kita kenal pula tempoh tanpa faedah ni apa. Kan? Tempoh tanpa faedah. Okey, dah kenal cas bayar lambat. Lepas tu tempoh tanpa faedah ni apa? Betul tak? Okey. Tempoh tanpa faedah ni adalah kelonggaran bayaran hutang kredit kad dalam tempoh tertentu. Ini adalah kelonggaran. Okey, kelonggaran membayar hutang kredit kad, kelonggaran hutang kad kredit. Okey, kad kredit dalam tempoh tertentu. Ini bergantung pada bank lah. Faham tak? Awak bayar awak beli hari ni. Lepas tu 2-3 hari awak pun dah bayar balik. Maknanya tak ada interest lah. Okey, kosong. Maknanya awak beli 100, awak bayar 100. Tapi kalau awak bayar bulan depan 1% maknanya daripada 100, maknanya RM1. Maknanya tahun depan awak kena bayar, bulan depan kalau awak tak bayar 100 tu, maksudnya awak kena bayar 100 RM1. Faham tak? Faham ke? 100 RM1. Okey, dia maksudnya 1% daripada jumlah yang belum bayar, yang belum jelas. Okey, faham
Okey, boleh? Okey, baik. Tempoh tanpa faedah dah. Ini dah. Okey. Clear? Dah tulis? Simple? Dah dapat? Saya nak pergi yang ke ni satu, nombor dua. Okey, nak pergi nombor tiga. Dah ada 4 semua. Ready? Okey. Oh, kejap. Sebab tu mengajar tajuk ni memang lama sikit. Sebab nak memperkenalkan term baru. Supaya awak lebih faham. Okey, nombor 3. Nombor 3 apa? Bayaran minimum. Bayaran minimum. Sekejap lagi kita akan belajar bagaimana sebenarnya bayaran minimum ni. Okey, bayaran minimum ni apa benda? Okey. Jumlah wang yang perlu dibayar. Jumlah wang yang perlu dibayar. Wang yang perlu dibayar. Okey, wang yang perlu dibayar setiap bulan setelah penyata kredit dikeluarkan. Kena bayar bila? Setiap bulan selepas penyata kredit keluar. Dikeluarkan. Dikeluarkan. Kali ni banyak pula menulis kan. Tak apa, tulis dulu untuk kita lebih faham. Okey. Okey, biasanya diambil 5% daripada baki terkini. Okey, diambil 5% daripada baki yang terkini. Kejap lagi kita akan pergi contoh macam mana nak kira. Okey? Macam mana nak kira benda ni? Okey, dapat guys? Dapat ke? Maksudnya apa? Maksudnya contohnya Akila ada berapa ringgit? Okey, Akila dah belanja 3,000. Okey? Okey, jadi nak kena bayarnya sekurang-kurangnya RM 3,000 tapi gaji 2,500. Rasa macam tak boleh lah, nak kena bayar benda lain lagi. Jadi maknanya tak boleh lah bayar 3,000 terus. Jadi awak bayar minimum. Okey, yang mana saya tak sarankan lah. Okey, tapi kalau dah terdesak sangat, sekurang-kurangnya bayar minimum. Okey, berapa? Okey, supaya awak tak kena cas yang lain lagi. Okey, berapa tu? 5% daripada 3K? Cuba tekan. 5% daripada 3K. Alright. Sekejap. 5%. Okey, 5 bahagi 100 darab dengan 3,000. Berapa? Berapa guys? Boleh kira tak? 5% daripada 3K. Senang je. Darab dengan 5 per dengan 100. Awak akan dapat amount dia. 105 RM 150. Okey, kita pun bayar 150. Dah lepas lah komitmen bulan tu. Kan? Dah lepas lah komitmen bulan tu. Tapi kena ingat. Dia ada pula cas dengan faedah ni. Selepas pada tu. Maknanya kalau tolak sini tinggal apa? 3,000 tolak dengan 150. Ada 28 lagi. 2850 lagi. Ini belum jelas lagi ni. Ada ni. Dah habis tamat ni. Yang ni dah masuk interest. Yang ni kena. Okey. Bayaran balik. Okey.
Tanpa apa bayaran lewat. Kita dah kena bayaran lewat tu. Faham Okey, baik. Okey, last kali iaitu cas kewangan. Jadi dapat Jadi dapat? Okey, cepat dah belum? Yang ni faham? Kalau tak faham sangat, tak faham lagi, tak apa. Sekejap lagi kita akan buat ulang kaji sikit. Sepadam dulu Okey. Yang keempat. Okey, yang keempat namanya adalah cas kewangan. Cas. Okey, cas kewangan. Apa benda cas kewangan ni? Kila tahu tak cas kewangan tu apa? Tahu tak? Muaz dah belajar? Muaz belum belajar kita hari ni kan? Okey, Muaz belum lagi kan? Ke dah belajar dah? Dah ke, Muaz? Belum. Belum lagi, okey. Ni first time jumpa lah. Jadi tak tahulah cas kewangan tu apa? Okey. Okey, cas kewangan ni, Allah, sudah padam tadi. Sudah padam tadi yang 2,850 kan? Baki kan? Ini baki kan? Ini baki kita kan? Ini baki kita yang kita tak bayar lagi kan? Yes, inilah dia. Yang dikenakan jika terdapat baki selepas tamat tempoh tanpa faedah. Okey. Iaitu cas dikenakan selepas tamat tempoh tanpa faedah. Dah kenal tu? Faham? Tempoh tanpa faedah tahu tadi? Ingat tak? Okey, dia tangguh bayaran. Okey, 0%. Maknanya kalau kita bayar dalam masa tempoh tanpa faedah, maknanya kita bayar solid harga barang. Okey, tapi kalau kita bayar selepas, maka kita kena dengan cas kewangan. Di mana dia ada persen dia iaitu melibatkan faedah tahunan. Okey, faedah iaitu dengan kadar faedah tahunan. Kadar faedah tahunan iaitu sebanyak 15% hingga 18% setahun. Nanti kita kira. Okey? Okey. Setahun dan ni kena ingat ni. Guys, ini kena ingat. Dan apa? Dan dihitung mengikut harian. Dihitung mengikut harian. Harian guys. Inilah yang menyebabkan dikatakan bahawa dia sangat tinggi faedah dia kredit kad ni. Faham tak? Akilah faham Akilah? Nampak tak? Kalau kita tak bayar, dia macam ugut pula kan? Dia macam ugut pula. Kalau kita dah tak bayar, kan? Okey. Tak apa. Lagi banyak kamu kena bayar. Faham tak? Bank kata, okey tak apa. Lagi banyak kita kena bayar. Faham Jadi kita kena faham. Jangan terjerat dengan isu kredit kad. Bahaya Ramai yang muflis sebab kredit kad. Okey, ramai yang muflis sebab kredit kad. Boleh guys? Dapat setakat tu? Baik
Boleh? Alright. Okay. Jadi, ingat. Ini hitung mengikut harian guys. Harian. Jangan main-main. Okay. Setahun tu maksud dia macam mana? Kejap lagi kita akan cuba kira. Okay. Kita akan kira bagaimana sebenarnya kita punya bayaran. Okay. Kejap lagi. Kita akan buat jadual sedikit. Alright. Faham setakat ini? Aril faham, Rin? Akila faham? Muaz faham? Faham terms yang kita sedang belajar sekarang ni? Terms tu. Kita kena kenal dulu. Okay? Terms yang digunakan. Minta maaf slow sikit untuk bab ini. Kan? Biasalah benda baru. Okay? Benda baru. Kita kena belajar lebih faham. Lebih detail sikit. InsyaAllah dah lebih faham tu. InsyaAllah dia akan lebih mudah. Boleh? Okay. Baik. Okay, alright. Okay, jadi tadi kalau kita cerita ini adalah bayaran baki dia kan. Ini dia, cas kewangan dia akan cas di sini. So daripada baki tu macam mana dia cas? Kejap lagi lah kita kira. Boleh. Nak rehat ke nak teruskan? Guys, kita nak rehat ke nak teruskan?